Kadang-kadang kita baca balik. Kita baca. Dia kata, inilah petunjuk Allah kepada makhluknya bernama manusia yang ditugaskan memakmurkan bumi dan mentadbirnya. Allah yang Maha Berkuasa menunjukkan wajib bagi dirinya berlaku adil kepada makhluknya, maka Allah memberikan rezeki kepada semua hambanya, sama ada yang taat maupun derhaka. Betul. Apabila hukum derhaka bagi seorang hamba itu dimasukkan dalam hisab yang berasingan, namun keperluan hidupnya tetap dijamin oleh Allah dengan adil. Kesalahan akan dibaca dengan adil pada hari kiamat. Betul. Termasuklah kesalahan kerajaan PAS yang menidakkan peruntukan pembangkang kalau dikatakan itu sebagai satu kesalahan. Okey. Saya tak baca ayat ni. Inilah konsep yang dinamakan sebagai demokrasi moden. Adapun sikap memaksa rakyat untuk menyokong dan mendukung apa saja ialah amalan purba jahiliah yang turut diamalkan oleh Yahudi, Zionis, Israel di Palestin. Mereka menolak harakah Mukawamah Al-Islamiyah yang menang secara majoriti dalam pilihan raya dengan membenarkan perturunan PLO yang menang majoriti. Apa kaitan yang ni dengan yang dia sebut ya? Okey, dia kata inilah demokrasi moden. Seolah-olah demokrasi moden ni salah daripada segi agama, tapi dalam masa yang sama dia kata Hamas masuk pertandingan pilihan raya. Dalam masa yang sama PAS pun masuk pertandingan pilihan raya. So kalau benda itu haram, kenapa masuk? Jadi dia kata maka konsep yang digunakan pakai oleh PH menapati demokrasi diamalkan oleh Israel terhadap kerajaan Hamas di Palestin yang memenuhi pilihan raya dan macam majoriti mencukupi. Namun PLO sebagai kumpulan minoriti tunduk kepada boneka Zionis dan Amerika Syarikat menubuhkan kerajaan dengan mengikut telunjuk mereka. Okey, saya ambil yang ni. Dia kata konsep PH, okey, ialah di mana yang majoriti menang tak dapat jadi kerajaan. Yang minoriti menang tiba-tiba boleh jadi kerajaan. Macam PLO tiba-tiba boleh jadi kerajaan. Baik. Saya nak mengajar Tuan Guru Haji Hadi Awang lah. Matematik. Okey, matematik Sekarang ini, sebelum ini PN ada 70 berapa? 70 lebih kursi. Tolak 5 tuan-tuan, dia tinggal berapa? Tuan-tuan, tolak 5 tinggal berapa? Kursi Pakatan Nasional berapa sebelum ni? Saya lupa lah. Kat komen berapa? Ah, 74, betul. Nampak kan? Betul kan? 74. So, bila 74 kerusi, okay, 74. Pakatan Harapan ada 80 lebih kerusi. Pakatan Harapan ada 80 lebih. Perikatan Nasional ada 74. Soalan saya kepada Tuan Guru Haji Hadi Awang, siapa majoriti? Kalau Perikatan Nasional jadi kerajaan, yang tu betul. Maka PAS akan jadi macam Israel tu. Zionis, bukan Israel tuan-tuan. Kita kadang-kadang Israel lah tu. Bukan Israel, dia Zionis. Israel ni nama Nabi Yaqub. Sebab itu dia panggil Bani Israel. Anak kepada Israel. Bani Israel, Israel ada nama lain bagi Nabi Yaqub. Jangan kita kata itu. Kita kata Zionis. Golongan inilah yang minoriti. Sekarang ini 69 ke 80, 90 campur 159 ni yang majoriti. Yang mana satu? Tak, tuan-tuan, saya nak tanya, yang mana satu majoriti? Tiba-tiba dia kata, seumpama Hamas menang majoriti, PLO tak menang majoriti, tapi PLO jadi kerajaan, inilah dia Zionis yang kejam, dia kata. Kalau kamu jadi kerajaan Hadi Awang, maka dialah Zionis itu. Maka dialah yang sebenarnya minoriti tiba-tiba jadi kerajaan. Yang majoriti Pakatan Harapan. Bila gabung dengan orang lain, akhirnya membentuk 150 lebih kursi. Salam 51. So, siapa yang munafik? Siapa yang Zionis? Siapa, tuan-tuan? Okey. Saya tambah sikit kataan. Disebut. Dia kata, Parti Keadilan sebagai parti minoriti kini memimpin kerajaan boneka pragmatik liberal. Situasi seperti ini seperti PLO mencapai keputusan minoriti, memberi hak kepada Israel dan Amerika Syarikat. Baik, saya jawab macam ni. Sewaktu bertanding dalam PRU yang lepas, bendera mana kita pakai? Sewaktu bertanding dalam PRU yang lepas, Pakatan Harapan, PKR, DAP, Amanah pakai bendera apa? Bendera PKR ke bendera Harapan? Itu soalan saya pertama. Soalan yang kedua, kenapa dalam bab kerajaan majoriti dia sebut Perikatan Nasional, tetapi bila menyentuh kerajaan dia sebut PKR? Dia tak sebut Pakatan Harapan.
Kenapa? Kenapa bila menyentuh soal kerajaan, perpaduan, dia tak sebut perikatan itu, gabungan itu. Dia sebut PKR. Kenapa dalam bila menyentuh hal dia sebut Perikatan Nasional? Kalau tolak bersatu, berapa tinggal kerusi PAS? Sebenarnya, hakikatnya. Tolak bersatu, berapa tinggal kerusi PAS? Adakah cukup PAS nak jadi kerajaan? Tiba-tiba dia nak claim dia sebagai majoriti? Salam 5-1. Tuan-tuan, saya rasa dia dah nyanyuk ni. Tapi yalah, kita menarik kan? Kita tarik nak baca artikel apa yang ditulis. Kita baca lagi. Okey, dia baca buat ayat Quran sebagai mereka menjalinkan kerjasama bagi mendapat kuasa walaupun dengan menjadi alat sementara kepada musuh Islam dan tidak peduli akan hilangnya kuasa Islam. Okey. Dia kata apabila gabungan Pakatan Harapan ini berlaku dengan BN, dengan Pakatan Harapan BN dan juga kerajaan ni lah, maka hilang kuasa Islam. Seolah-olah demikian. Tuan-tuan, saya nak tanya ni. Tuan-tuan dah kafir belum? Tuan-tuan dah keluar Islam ke? Oh tak, nanti cerita nanti ni saya dah dengar sejak 30-20 tahun dulu lah. Cerita nanti ni. Dan tuan-tuan kena ingat, PAS pernah bersama dengan DAP. Bersatu pernah bersama dengan DAP. Siap peluk lagi tuan-tuan Hadi Awang dengan Lim Guan Eng dengan Lim Kit Siang. Adakah pada waktu itu Islam tak terancam? Adakah pada waktu itu Islam tak hilang? Pada waktu itu dipanggil apa? Tahaluf siasi. Oh, dia punya ayat tuan-tuan. Tahaluf siasi. Arab. Tahaluf siasi, tak ada masalah. Sekarang ni apa? Tenggelup siasi. Orang Melayu tak faham perkataan tenggelup. Orang Sarawak faham lah. Sekarang apa? So, siapa yang munafik ni sebenarnya, tuan-tuan? Saya nak tanya. Siapa yang munafik? Pakatan Harapan tak pernah tinggalkan rakan-rakan. Pakatan Harapan still bersama dengan Amanah yang dulu bersama dalam PAS. Dia tendang keluar. Pakatan Harapan tetap bersama dengan DAP. Setia kawan itu tetap ada. Tetapi yang mengkhianati kawan, PAS. Bersama Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat khianat. Nak tumbangkan kerajaan bersama dengan UMNO. Bila bersama dengan UMNO, tembang, terajang UMNO, tikam belakang bersama dengan Bersatu. Bila bersama dengan Bersatu, nak balik kepada UMNO. Dia macam pelacur, tuan-tuan. So, dia macam pelacur. Dekat mana dia boleh untung? Sebab itu saya kata Hadi ni dia berjaya. Sebab dia punya paradigma ataupun dia punya konsep politik dia adalah matlamat menghalalkan cara. Al-ghayah tubasilu wasilah. Matlamat menghalalkan cara. Kita baca lagi. Adapun kumpulan Islam yang istiqamah menjadikan ayat Al-Quran tersebut sebagai sempadan atau garisan merah yang tidak boleh diteruskan perjalanan kerana langgar Allah akibat yang buruk kepada umat Islam. Mereka melakukan tindakan yang salah dan sesat disanggup sedia bersumpah demi melanggar bai'ah dan syahidah firman Allah SWT. Ayat Quran tersebut. Tuan-tuan, saya nak cerita. Tidak ada dalam Pakatan Harapan selagi mana orang Islam di dalam Pakatan Harapan itu menolak Islam. Tidak ada. So itu saya berdebat dengan walaon PAS. Saya terkejut, dia kata, oh jadi ada Islam liberal. Saya kata tidak ada wujud Islam liberal. Islam adalah Islam. Tak ada wujud Islam PAS. Tak ada wujud Islam Wahabi. Tidak ada wujud Islam Asy'ari. Tidak ada wujud Islam. Tak ada. Islam adalah Islam. Islam itu tidak tersudut dengan golongan-golongan ini. Golongan-golongan ini yang tersudut dengan Islam. Tapi Islam tidak tersudut dengan golongan-golongan ini. Sebab itu Islam boleh berkembang di mana-mana saja, dalam sistem apa sekalipun. Islam boleh berkembang dalam sistem komunis. Islam boleh berkembang dalam sistem demokrasi. Islam boleh berkembang dalam sistem liberal. Islam boleh berkembang dalam apa-apa sistem sekalipun kerana Islam mempunyai kebolehan dan kemampuan berasimilasi dengan mana-mana sistem selagi mana konsepnya tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Yang ini orang PAS kena belajar. Konsep ini yang diorang tak faham sebenarnya. Jadi mereka memperjuangkan kononnya kita tak Islam sekarang ini. Kita nak meruntuhkan kejahilan. Itu yang disebut kejahilan tadi. Dan kita nak menegakkan Islam di atasnya. Di atas apa? Menuntuhkan Islam untuk menegakkan Islam di atas Islam. Islam siapa? Kamu nak meruntuhkan Islam apa? Adakah kamu katakan masjid, surau, kafah, institusi agama di dalam negeri-negeri ini tidak Islam? Tuan-tuan, dia tidak ada istilah 99% Islam.
98% Islam, 95% Islam. Islam adalah Islam. Dia sama ada kau satu atau kosong, Islam atau tak Islam. Sebab Islam menyentuh persoalan akidah. Dia kata, Al-Quran mengatakan hendaklah kamu masuk ke Islam secara kafah, masuk secara sepenuhnya. Tuan-tuan, ayat itu menyentuh persoalan akidah, bukan persoalan ibadah atau perbuatan kita. Bukan ibadah khusus, ibadah umum. Ibadah khusus memanglah tak adalah kita boleh kata semayang dia 4 rakaat, tak ada. 5 waktu. Semayang tetap 5 waktu. Tetap 5 waktu, tak adalah 4 waktu, tak ada. Tetapi bila menyentuh selain daripada itu, amal ibadah umpamanya, adakah atau perbuatan kita, adakah kalau kurang perbuatan kita maka kita terus jadi kafir? Kerana kalau pincang apa orang kata ibadah kita ataupun amalan kita, bukan ibadah, amalan kita, adakah kita terus jadi kafir? Tak. Kafah itu merujuk kepada akidah, masuk secara keseluruhan melalui akidah. Kadang-kadang amal ibadah kita sendiri ni pun lompang-lamping, compang-camping tuan-tuan. Islam mengharamkan merokok, tuan-tuan merokok, yang mana merokok? Adakah tuan-tuan kafir? Tak. Kita tak boleh pakai seluar pendek. Mana fatwa tak pakai seluar pendek? Tiba-tiba pakai seluar pendek. Adakah tuan-tuan kafir? Tidak. Kita berdosa, tapi tidak mengeluarkan kita daripada Islam. Kafah dalam konteks ayat tersebut menyentuh persoalan akidah. Adakah orang Pakatan Harapan yang Islam menolak Islam? Siapa berani mendakwa demikian? Siapa berani mendakwa demikian?